Okey, masa apa nak ke 11.10. Okey, hari ni kita ada 7 orang ni kita. Okey, sebelum tu perkenalkan cikgu Puteri Syahira. Okey, cikgu akan ajak kamu sampai bulan 5. Okey. Semua ada dengan cikgu ke ni? Ke masuk-masuk tinggal? Ada juga. Ada, okey. Yang lain ada? Ada. Okey. Okey. Kemarin cikgu suruh salin nota sampai habis bab 1 kan? Okey, hari ni kita nak sambung bab 2. Boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh nampak tak? Okey. Okey. Sekejap. Hilang pula. Okey. Okey, untuk hari ni kita nak masuk bab 2 iaitu biologi sel dan organisasi sel. Okey, sebelum tu semua ada yang nak pindah kelas tak? Ada yang tak mahu ambil bio, fizik, kimia tak dalam ni? Kita ada 7 orang ni. Ada yang nak buka tak? Ada ke? Okey. Tak ada kan? Okey. Apa sebenarnya biologi ni seronok je. Okey. Okey, biologi lah. Fizik dan kimia cikgu tak tahu kan. Okey, untuk hari ni kita nak belajar bab 2. Okey, 2.1 kita nak tengok struktur dan fungsi sel yang ada dalam kita punya badan lah. Okey. Objektif pembelajaran kita ini ada 5. Kalau ikut tu, kalau kata face to face kan, bolehlah kita sediakan slide haiwan dan sel tumbuhan ni. Okey, cumanya ada sekarang ni kita tengah PDPR lah kan. Okey, cikgu share yang ni lah, senang sikit nak conteng. Okey. Sambil kamu dengar, kamu boleh juga buat nota nah. Okey. Okey. Objektif pembelajaran kita ini kita ada 5. Kalau tak dengar ke, tak nampak ke, bagi tahu cikgu nah. Takut slide kecil sangat ke apa. Okey. Okey. Objektif pertama kita adalah sebenarnya nak sediakan slide lah. Slide sel haiwan dan sel tumbuhan. Tapi dah kita bukan duduk dalam makmal, tak boleh lah. Tapi cikgu akan share video dengan kamu macam mana selalunya orang buat lah. Orang panggil gram staining. Okey, dalam bahasa Inggeris. Okey, lepas tu kalau kamu boleh tengok bawah mikroskop, kita nak kenal pasti struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey. Ni menganalisis komponen dalam sel haiwan. Kita nak tengok satu-satu apa yang ada dalam sel haiwan, apa yang ada dalam sel tumbuhan. Okey. Lepas tu kita nak ni juga nak kenal juga apa fungsi komponen-komponen dalam sel yang kita nak belajar tu. Okey, akhir sekali membanding dan membezakanlah. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey. Benda apa yang kuning ni? Tahu tak benda apa yang warna kuning ni? Kelas orang. Salah lagi. Okey. Benda apa yang kuning ni? Anak-anak murid sekalian? Madu. Apa dia? Kuat sikit. Madu. Madu. Okey, sarang madu kan? Sarang orang kata sarang lebah kan? Okey, untuk sarang lebah ni kita nak bina dia. Okey, kalau kita pecahkan satu-satu jadi bentuk ni lah. Okey, ni bentuk apa? Ada 6 bucu. Bentuk apa? Hexagon. Hexagon. Okey, hexagon ada 6 bucu kan? Okey. Jadinya bila orang kata 6 hexagon orang kata banyak-banyak hexagon ni kita kumpul-kumpul, kita letak dekat-dekat, jadilah ada satu struktur besar yang macam ni kan. Kita boleh nampak dekat sarang tebuan ni kan. Kalau pergi bumblebee, dapatlah atas aiskrim tu kan. Okey. Jadinya orang kata asas untuk kepada
sarang tebuan wax ni kan adalah sarang tebuan juga tapi dalam bentuk hexagon orang kata. Banyak-banyak. Macam kalau kamu buat rumah kan, nak buat dinding tu, apa kamu guna? Bata lah kan. Macam tu lah. Macam tu jugalah sel sebenarnya dalam kita punya yang kita nak belajar ni. Aduh sekejap ya. Okay. Itulah sebenarnya yang kita nak belajar ni. Okay, sel. Okay. Sel ni adalah unit asas kepada semua benda hidup. Okay. Kalau dia hidup, dia akan ada sel lah. Okay. Kalau tak ada sel, tak bolehlah jadi tisu kan. Kita ada organisation kita tu kan. Daripada sel kepada tisu, daripada tisu ke dah belajar tak? Pernah kan? Ingat tak? Lepas tisu apa? Aku panggil nama lagi. Alia Kristina. Alia Kristina? Ya, cikgu. Okey, lepas tisu jadi apa? Tisu yang bergabung jadi apa? Ingat ada organisasi tu? Kan kita ada STO. Stoma. SO. Kan? Apa dia? Organ. Apa dia? Organ. Okey, siapa jawab tadi? Okey, lepas organ apa? Banyak-banyak organ membentuk Organisma. Organisma last sekali. Banyak-banyak organ, tapi terima kasih. Okey. Banyak-banyak organ membina sistem. Okey, lepas sistem, banyak-banyak sistem barulah jadi organisma. Okey, terima kasih yang jawab tadi. Okey. Okey, jadinya benda pertama kita nak tengok hari ni adalah komponen dalam sel haiwan dan tumbuhan. Tapi kita tengok yang tumbuhan dululah. Okey. Sebelum tu cikgu terlupa sebab slide ni kan. Okey, kita nak tengok proses ni yang sepatutnya kamu buat tu. Ada dalam buku teks tu kan, kamu tak dapat buku teks lagi. Tapi dalam buku teks kamu ada aktiviti kat mana kamu mewarnakan sel bawang. Tapi sebab tak boleh buat lagi, kita tengok video je dulu. Display pula dah. Okay. Okay, so now we are going to prepare the onion. And to do so, ni sebagai gambaran lah kalau kita nak buat aktiviti mewarnakan sel bawang. Okay, cikgu pelaju sikit. Okay, so we take this small part and we start peeling it. So now we have this sheet of onion cells, and let's make it squared. Okay, and from here you take this small part. So now you have onion cells on your side. Then you add methane. So just drop part of it.
now take the cover slips. One cover slip is enough. And we're going to place it on top of our cells. Okay, ni dah bercolour lah. Okay, bila dah bercolour baru kita boleh tengok bawah mikroskop lah. Okay. Okay, bawah mikroskop tu apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak sel. Okay. Tapi tadi tu Tadi tu bawang kan? Bawang ada tumbuhan. Jadi bukan yang ni lah kita nampak, yang ni haiwan punya. Okay. Kita nak tengok satu-satu apa yang ada dalam sel haiwan. Okay. Ni tak nampak ni sel cikgu. Okay. Okay, ni yang ada dalam sel haiwan yang perlu kamu tahulah. Kita ada cytoplasma, kita ada lysosom. Okay, kena ingat juga kalau boleh ingat dia punya ciri-ciri macam lysosom ni, apa macam ciri dia kan. Okay, nukleus, kat sini nukleus, nukleolus kan. Semua-semua kita akan tengok satu per satu. Okay, jasad Golgi, kita sini ada ribosom. Okay. Ribosom ni paling senang ingatlah sebab dia titik-titik dot-dot ni kan. Okay. Lepas tu kita ada membran plasma, kita ada jalinan endoplasma, kita ada jalinan endoplasma kita ada dua, kasar dengan lincing. Okay. Pertama sekali kita nak tengok mitokondrian. Okay. Mitokondrian, bentuk dia adalah sfera. Okay, inilah perut. Dia bukan bulat kan. Bulat perfect. Bukan macam ni kan. Dia macam memanjang sikit. Okay, sfera. Okay, ingat. Kalau nampak bawah mikroskop tu bentuk sfera, mitokondria. Okay. Kamu tengok kat luar dia lincin. Kat dalam ni ada lipat-lipat ni kan. Okay. Kena ingat juga, orang kata ciri mitokondria ni, dia ada enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Okay. Fungsi mitokondria adalah untuk menjana tenaga. Okay. Macam mana tenaga tu dijana? Melalui proses pengoksidaan glukosa. Glukosa ni datang dari makanan yang kamu makan kan. Okay. Dia akan oksidakan glukosa tu waktu respirasi sel. Apa yang terhasil adalah ATP lah. ATP lah bentuk tenaga yang dijana oleh mitokondria. Okay. Dalam bahasa Inggeris dia mitokondria. Cikgu tersasul sebut mitokondria. Okay. Kalau untuk seterusnya yang kita boleh tengok untuk dalam haiwan adalah centriole. Okay. Centriole ni kecil. Lepas tu kena ingat kecil dan secara berpasangan wujudnya. Okay, dia tak boleh lone, dia 1+1 kan, berpasangan. Okay, centriole ni adalah daripada susunan mikrotubul kompleks. Orang kata dia punya binaan lah. Kalau macam dinding tadi kita ada bata kan. Kalau centriole kita ada mikrotubul kompleks. Okay. Kena ingat centriole tak ada dalam sel tumbuhan. Kalau tengok centriole je, automatik kamu tahu dia adalah sel haiwan. Okay. Okay. Fungsi dia adalah membentuk gentian gelendung semasa pembahagian sel. Mitosis tu kan, mitosis, meiosis nanti kamu akan belajar. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, kena ingat jugalah dia punya struktur macam mana kan. Okay, seterusnya adalah jasad Golgi. Okay. Golgi lah. Macam tu lah kan. Okay. Jasad Golgi ni adalah satu timbul Okay, maafkan cikgu. Okay, kita teruskan dengan jasad Golgi kita. Okay. Dah, screen terfreeze kot dah. Okay.
Okay. Okay. Jasad Golgi tadi. Okay, Golgi. Pada setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Okay, kamu tengok dia punya struktur, okay, dia macam tu kan. Macam budak-budak lukis pelangi tu kan. Tu jasad Golgi. Okay. Membran baharu ditambah pada setiap hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan daripada hujung yang satu lagi. Okay. Macam tu lah. Okay, satu ada vesikel, satu lagi ada membran baharu dalam jasad Golgi. Okey, fungsi jasad Golgi ni adalah untuk dia proses, okey, salah hijau ni, proses, okey, ubah suai, bungkus dan angkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat. Dia macam JNT lah dalam badan kita. Okey, JNT dalam badan manusia dan haiwan-haiwan yang ada jasad Golgi. Sebab dia pack kan, dia angkut, lepas tu dia hantar bahan-bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glycoprotein. Okay, glycoprotein ni karbohidrat dengan protein. Okay, campuran kedua tu. Okay, tu adalah jasad Golgi. Okay. Okay, seterusnya kita tengok yang sel seterusnya adalah membran plasma. Okay, membran plasma ni dia sebenarnya macam dinding lah. Okay, dia dinding sel macam tu lah. Okay, tengoklah dia kata membran luar yang menyeliputi keseluruhan kandungan sel. Dia protect lah sel tu kan, dia macam balut sel tu kan. Macam tu lah. Okay, dibina daripada protein dan fosfolipid. Kamu kena ingat dia punya kata dibina oleh apa lah. Okay, selaput nipis dan kenyal bersifat tetap telak memilih ni apa, dia hanya benarkan benda-benda tertentu yang melalui dia, okey. Tak semua boleh lepas dia walaupun dia nipis dan kenyal. Okey. Fungsi dia adalah untuk mengasingkan kandungan sel dan persekitaran luar. Tak bercampur lah apa yang ada dalam sel dengan yang di luar sel tu, tak ada bercampur. Okey. Lepas tu dia kawal pergerakan bahan ke dalam dan luar sel. Macam tadi kan dia telak memilih kan. Okey, tak semua boleh masuk, tak semua boleh keluar. Okey. Jadi dia benarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Okey, sebab inilah sebab dia nipis dan kenyal. Tu. Okey. Kenapa dia bergerak macam tu? Okey. Sekejap. Tuan duduk tiba tidur. Okey, seterusnya yang kelima adalah mana nombor 5 kita? Okey, nombor 5 kita adalah lysosom. Okey, lysosom adalah kantung spiral kecil. Okey. Ni lysosom lah ni. Spiral tekan bulat. Okey, ni lysosom lah. Okey, yang diseliputi oleh membran tunggal. Okey, ada enzim lysosin. Okey. Lysosin ni enzim pencernaan. Okey, fungsi dia adalah hidrolisis molekul organik kompleks. Okey. Hidrolisis maksud dia apa? Ada siapa-siapa boleh tolong cikgu? Hidrolisis tu apa? Ada siapa boleh cikgu? Hidrolisis tu apa? Cikgu bagi nama. Okey, Nakib. Nakib ada? Nakib? Tak ada. Kalau macam tu kita panggil Nurin ada?
Hidrolisis apa Nurin? Google je kalau tak tahu, tak apa. Pembelahan ikatan kimia dengan penambahan air. Okey. Terima kasih Nurin. Okey, itulah maksud dia. Okey, kita penguraian lah. Okey. Lepas tu tambah air. Di situlah lebih kurang kan hidrolisis. Okey. Molekul-molekul yang dihidrolisis oleh lisosom adalah protein, asid nukleik dan lipid. Lipid ni lemak kan. Okey, lisosom juga dia menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Okey, dia macam hapuskan lah kan bakteria dengan komponen sel yang dah rosak ataupun mati tu. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang keenam, nukleus. Okey, nukleus, ni yang paling besar. Tadi ada cikgu tunjuk kan. Sekejap ada tadi yang banyak-banyak tu kan. Yang paling besar tu adalah nukleus. Okey. Berbentuk sfera lah. Padat dan dilingkungi membran nukleus yang ada liang. Okey, membran dia ada liang. Okey. Ni membran nukleus kat luar ni, okey, dia berliang. Okey. Lepas tu dalam nukleus juga ada kromosom, okey, maklumat genetik ada dalam ni kan. Okey, nukleolus dan nukleoplasma. Okey. Ni nukleolus, okey, tengok ni. Dan nukleoplasma ni. Titik ni kan. Okey. Fungsi nukleus adalah dia sekejap nukleus ni betul tak? Okey, salah sebenarnya cikgu punya ni. Okey. Nukleus ni dia sebenarnya adalah dia mengawal segala aktiviti sel. Okey, sekejap ni. Okey, nukleus, okey, ni nukleus yang besar tu. Okey. Sekejap ni. Okey, membran luar ni tadi benda apa tau? Bukan membran luar lah. Okay. Fungsi dia sebenarnya adalah mengawal segala aktiviti sel. Okey. Okey, lepas tu tadi cikgu kata dia ada kromosom kan? Kromosom yang mengandungi DNA. Okay, DNA menentukan ciri dan fungsi metabolisme. Okey, itu orang kata fungsi kepada nukleus. Sekejap. Okey, fungsi nukleus kawal segala aktiviti sel, macam ketua lah kan. Lepas tu dia ada kromosom yang ada DNA. DNA itu adalah deoksiribonukleik. Apa nama dia? Okey. DNA itulah yang akan menentukan ciri dan fungsi metabolisme. Dia bagi maklumat lah. Kena buat apa, kena buat apa kan. Okey, seterusnya, komponen yang seterusnya adalah ribosom. Ribosom ni, okey, ribosom ni kecil-kecil saja. Okey, lepas tu dia padat. Okey, macam mana nak tahu dia padat? Dalam ni dia nampak terang. Okey, tu padat lah tu. Kan? Kecil, padat dan berbentuk sfera. Okey. Apa yang ada dalam ribosom adalah protein dan RNA, asid ribonukleik. Okey. Ribosom ada dekat jalinan endoplasma kasar. Okey, antara duduk kat endoplasma kasar ataupun
ada bebas dalam cytoplasma kan. Ni cytoplasma contohnya, okey, dia duduk stratum terabung macam tu. Okey. Tu ribosom. Ribosom paling kecil, nukleus paling besar. Okey. Okey. Jalinan endoplasma. Yang ni yang tadilah yang ada ribosom tu kan. Okey, jalinan endoplasma, dia kata sini satu sistem rongga ceper berlipat dan yang bersambungan. Okey, kalau dalam buku kan ada gambar dia. Okey. Ni, tengok dia bersambungan kan. Lepas tu berbentuk, yang itulah bentuk dia. Okey. Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Dia connect dengan membran nukleus tadi. Okey, dia ada dalam ni tadi nukleus. Dia orang kata inilah bersentuhan macam tu lah. Okey, lepas tu dia ada dua jenis. Okey, jalinan endoplasma kasar dengan lincin. Okey, nak senang ingat saja. Nak ingat senang saja. Kalau kasar dia ada ribosom yang bertitik-titik tadi tu. Kalau yang lincin tak ada lah. Okey, jalinan endoplasma kasar. Okey, fungsi dia adalah sebagai sistem pengangkutan bahan dalam sel. Okey, dia juga sediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. Okay, sebab dia macam berlipat-lipat macam tu kan. Jadinya lebih banyak permukaan lah untuk enzim dan tindak balas biokimia. Okay. Jalinan endoplasma kasar angkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Okay. Sebab dekat dia kan tadi ada ribosom. Jadi dialah yang mengangkut protein yang ribosom tu buat. Okey. Jalinan endoplasma lincin buat apa? Endoplasma lincin tadi tak ada kan? Okey, dia akan sintesis dan angkut glycerol serta lipid. Okey, dia hasil daripada lemak lah kan, fat kan? Okey, serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Okey. Kalau ada dadah dalam badan kita melalui ubat ke apa kan, jalinan endoplasma lincin lah yang mensintesiskan dia. Okey. Seterusnya, sini dah habis dah yang untuk haiwannya. Kita nak tengok yang tumbuhan pula. Okey, ni tadi endoplasma lincin dengan kasar tu. Okey. Seterusnya kita nak tengok yang haiwan dengan yang sel tumbuhan pula. Okey, ni secara amnya lah. Okey. Kat sini kita boleh tengok ada mitochondrion, ada cytoplasma, ada chloroplast, ada vacuole, ada membran nukleus. Membran nukleus ni dekat ni pun ada kot kan? Dekat sel haiwan pun ada. Okey, nukleus ada sama juga, ada nukleus, ada jalinan endoplasma, ada jasad Golgi, ada dinding sel, ada membran plasma. Tapi apa yang ada bezanya dengan sel haiwan, kita tengok. Okey. Seterusnya apa dikeruk? Okey. Kita nak tengok dalam sel tumbuhan, bagi syllabus kamu ada 4 benda kena ingat. Okey, pertama sekali adalah vacuole. Okey, vacuole. Kalau kat sini, kat mana vacuole dia? Okey, kat sini. Tepi jasad Golgi. Kalau nak ingat vacuole ni lebih boleh tahan besar sama dengan nukleus lah. Okey. Vacuole ni adalah kantung yang berisi cecair sel. Okay, dalam sel tu ada apa? Ada air, ada asid organik, ada gula, ada asid amino, enzim. Inilah semua-semua ni lah, garam mineral, oksigen, CO2 dengan hasil sampingan metabolisme. Kata proses metabolisme tu ada hasil dia. Okay, ada dalam vacuole lah. Okey, dikelilingi oleh membran tonoplast. Okay, kalau vacuole kena ingat geng dia adalah tonoplast. Okey, tonoplast ni mengelilingi vacuole. Okey.
Dia dekat dalam buku teks juga dia kata tumbuhan muda ada lebih banyak vacuole bersaiz kecil manakala sel tumbuhan matang mempunyai vacuole bersaiz besar. Kalau kecil, kecil ladang kan, kalau besar, besar ladang. Okay, vacuole bagi sel haiwan kita ada vacuole juga tapi vacuole kita kecil berbanding dengan vacuole dalam tumbuhan. Okay, fungsi dia apa? Fungsi dia adalah air akan masuk meresap ke dalam vacuole sel tumbuhan tu, jadi dia akan jadi segar. Segar tu dia jadi kata pupuh lah macam mana tahu tak. Jadi dia akan jadi segar. Okey. Dalam haiwan unisel, haiwan unisel ni macam haiwan-haiwan yang mikro punya tu. Contoh dia amoeba kan. Dia vacuole akan mengecut terlibat dalam proses pengosmokawat aturan, osmosis dan pertumbuhan. Dia kan tak ada sistem yang canggih macam kita kan. Okay. Lepas tu 11.40 dah lebih 20 minit. Okay. Okay. Okey, lepas tu itu vacuole satu. Okey, seterusnya kita ada kloroplast. Okey, kloroplast ni berbentuk bujur. Okey, kat sini. Bujur tu kan. Okey. Terdapat dua lapisan membran. Okey, kloroplast ni senang je. Kamu ingat kloro ni dia adalah warna hijau. Sebab apa? Bukan, dia ada pigmen klorofil, okey, pigmen klorofil, kloroplast, okey, kloroplast. Okey, klorofil ni dia adalah pigmen yang bagi warna hijau kepada tumbuhan, okey. Sebab kloroplast yang ada klorofil ni lah pokok yang kita boleh nampak ada warna hijau. Okey, fungsi dia nama pun hijau kan. Fungsi dia menyerap cahaya matahari dan menukarkan kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Okey, klorofil ni serap matahari punya cahaya. Okey. Lepas tu seterusnya lagi dua saja kita punya sel tumbuhan. Okey. Semua je duduk lekat kan tu. Okay. Kloroplast, lepas kloroplast kita ada cytoplasma. Okay. Cytoplasma ni terdiri daripada medium seperti jeli yang mengandungi komponen sel terampai. Okay. Seperti jeli, sel terampai. Okay, dalam tu ada protein, lipid, karbohidrat dan sebatin tak organik. Okay. Seperti iron, kalium. Okay, fungsi dia adalah bertindak sebagai medium perantaraan kan bagi tindak balas biokimia dalam sel. Okay. Lepas tu, terakhir sekali adalah dinding sel. Okay, dinding sel ni kamu kena ingat spesialnya. Okay, dinding sel ni ada dekat tumbuhan sahaja. Okey, satu lapisan luar yang kuat dan tegar. Okey. Dibina daripada gentian selulosa. Okey, bersifat gelap sepenuhnya. Okey. Tadi separuh kan adalah haiwan tu, yang ni gelap sepenuhnya. Okey, fungsi dinding sel adalah untuk mengekalkan bentuk tumbuhan dan memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Apa bentuk mengekalkan bentuk maksud mengekalkan bentuk tumbuhan ni? Okay. Katakanlah kamu kan tersiram pokok kamu banyak air sampai banjir kan. Air pokok kamu takkan pecah lah sebab dia ada dinding sel. Okay. Lepas tu kita nak tengok seterusnya kita nak tengok perbezaan antara sel haiwan dan sel manusia. Okey. Sel manusia pula. Sel haiwan dan sel tumbuhan.
Okay. Kamu semua tak dapat lagi kan buku teks kan? Lagi. Okey. Tak apa, nanti cikgu share nota ni ya. Boleh buat nota ikut cikgu punya PowerPoint-nya slide ni ya. Okey, perbandingan dan perbezaan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Cikgu zoom sikit kan. Okey. Zoom out sikit. Okey, okey, kalau kamu tengok bawah mikroskop, yang ni lah kamu boleh nampak kan. Tak ada nampak sekutu-sekutu macam lukisan dalam buku teks ni. Okey, apa yang kita akan nampak macam ni lah. Jadi kena pandai lah identify sendiri mana nukleus, mana dinding sel, apa semua kan. Okey, kalau tengok ada benda yang ada dekat ni apa nama? Sel haiwan yang tak ada dekat sel bukan, ada benda yang dekat sel tumbuhan yang tak ada dekat sel haiwan. Okey. Persamaan dia, okey, kamu kena tahu apa yang depa sama-sama ada. Depa sama-sama ada nukleus pada cytoplasma, pada membran plasma, jasad Golgi, mitokondrian dengan jalinan endoplasma serta ribosom. Okey, perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Cikgu nak panggil seorang lah, tolong baca. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Cikgu nak panggil Ashraf. Ashraf ada? Masuk. Okey. Ashraf ada? Ashraf tak ada? Cikgu nak suruh baca je ni. Aina Tasha. Ada? Ya, saya. Tolong cikgu baca dia punya perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Kedua-dua sel mempunyai nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondria, jalinan endoplasma dan ribosom. Tumbuhan. Baca cikgu. Beza antara dua ni. Dua saja. Bentuk sel tetap, mempunyai dinding sel, mempunyai kloroplas, mempunyai volkul yang besar-besar, simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji, tidak mempunyai sentrol. Sel haiwan. Okey. Bentuk sel tidak tetap, tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai kloroplas, tiada volkul atau jika ada, saiznya kecil, simpanan karbohidrat dalam bentuk Glycogen. Mempunyai sentrol. Okey, thank you Aina. Thank you Aina Natasha. Aina Natasha ke Aina Natasha? Aina Natasha. Okey, Aina Natasha. Okey, thank you Ain. Okey. Perbezaan antara dua ni, okey. Tadi kawan kamu baca ke bawah kan? Tak apa. Ya, kita kena bezakan satu persatu. Okey. Macam sel tumbuhan, dia bentuk sel dia tetap sebab dia ada dinding sel tadi. Okay, kalau sel haiwan bentuk dia sel tidak tetap. Okay, boleh pecah. Okay. Maksudnya boleh pecah. Okay. Kalau sel tumbuhan payah nak pecah. Okay. Sel tumbuhan ada dinding sel haiwan tak ada. Okay. Sel tumbuhan ada kloroplas. Kloroplas yang ada klorofil tadi nak buat fotosintesis kan. Jadi sel haiwan tak ada lah sebab kita tak buat fotosintesis. Okay. Vacuum dalam sel tumbuhan besar, dalam sel haiwan kecil. Simpanan karbohidrat dalam sel tumbuhan adalah dalam bentuk kanji. Kalau haiwan, glycogen.
Glikogen tadi karbohidrat tambah protein kan? Okey, kalau kanji karbohidrat lah. Okey. Tumbuhan tak ada sentrol, haiwan ada sentrol. Apa yang itulah perbezaan dia, okey. Haiwan tak ada dinding sel tapi dia ada sentrol. Kalau sel tumbuhan dia tak ada sentrol tapi dia ada dinding sel. Okey. Tu je satu topik kita hari ni. Okey. Kita ada masa 10 minit lagi, jadi cikgu nak minta buat kuis sikit. Boleh faham tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Apa tak boleh type no dalam tali? Oh, okay. Ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, kita buat kuis start. Okey? Ni untuk rekod cikgu je, jangan risau. Tapi kalau boleh, jawab lah. Betul. Oh, cikgu tak ni lagi no, sat. Pelik je main kuis, tak ajak ni. Sekejap ya. Okey. Banyak yang join tapi masuknya sedikit. Okey. Ni kuisnya, okey. Kamu boleh masukkan dia punya kod. Okey. Okey, cikgu bagi link kan. Okey. Boleh masuk ya. Okey, saya ya. Kalau tak boleh masuk bagi tahu.
Elok sangat kalau dah habis jawab quiz dah boleh live kan. Nanti cikgu bagi link untuk slide ni untuk kamu buat nota. Okay, terima kasih.